Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hazim Firdaus bin Azmi dari unit Bahasa Melayu 2 akan membentangkan tugasan 2 untuk kursus aktiviti musikal dalam bilik darjah ataupun kod kursusnya MUZK 3662. Saya dari ambilan PISMP Jun 2023-2028. Baik, pembentangan saya pada kali ini, saya mengambil daripada dokumen standard kurikulum persekolahan muzik tahun 5. Jadi, aktiviti pertama yang saya ambil adalah nyanyian. Dalam pembentangan hari ini, saya akan membincangkan pendekatan, strategi dan langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran untuk dua aktiviti muzik utama iaitu nyanyian serta muzik dan gerakan. Objektif saya adalah untuk menjelaskan bagaimana pendekatan-pendekatan ini apabila dilaksanakan dengan berkesan bukan sahaja meningkatkan pemahaman murid terhadap muzik tetapi juga menggalakkan perkembangan kemahiran menakul kreativiti dan keupayaan berfikir secara kritis. Baik, ya, item pertama yang saya petik daripada DSKP KSSR Semakan 2017 Pendidikan Muzik tahun 5 iaitu nyanyian. Nyanyian ini adalah untuk mencapai murid dapat bernyanyi dengan pitch yang betul. Kemudian, murid dapat bernyanyi lagu berkembar. Seterusnya adalah murid dapat bernyanyi mengikut tempo dan murid dapat mengaplikasikan dinamik kuat dan lembut dalam nyanyian. Seterusnya, kita beralih kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran PDP dalam aktiviti nyanyian pula. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan harmoni menurut Kodali 1974. Pendekatan harmoni ini dapat melatih murid menyanyi dalam dua bahagian harmoni. Kemudian, pendekatan kognitif. Menurut Garden 2007, pendekatan kognitif ini dapat mengenal pasti pitch dan tempo di mana murid dapat mengenal pasti pitch dan tempo dalam aktiviti nyanyian. Kemudian, pendekatan kinestetik. Menurut Delcross 1921, pendekatan kinestetik ini dapat melahirkan murid yang berjaya mengaitkan tempo lagu dengan pergerakan. Kemudian kita beralih kepada strategi pengajaran dan pembelajaran PDP dalam aktiviti nyanyian. Baik, strategi yang pertama yang saya ingin buat adalah yang pertama sekali, sebelum kita memulakan aktiviti nyanyian, kita haruslah ada latihan suara iaitu memulakan nyanyian dengan pitch yang betul. Kemudian peningkatan dinamik iaitu variasi kuat F dan lembut P. Kemudian latihan kolaboratif iaitu nyanyian dalam kumpulan harmoni seperti choir contohnya. Seterusnya, kita pergi kepada langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran PDP dalam aktiviti nyanyian. Baik, langkah yang pertama, kita perlulah ada set induksi. Selain daripada nama set induksi, untuk lebih kita faham adalah ia satu pemanasan sebenarnya. Set induksi ini adalah untuk menekankan tempo berdasarkan lagu pendek. Kemudian, kita perlukan latihan iaitu dengan menyanyi dengan fokus pada tempo dan dinamik. Maksudnya, jika lagu itu berada pada tempo perlahan, kita haruslah menyanyi secara perlahan. Dan bila lagu itu berada pada tempo cepat, dan kita haruslah menyanyi dengan tempo yang cepat. Dan sebagai penutupnya, guru bertanya tentang kepentingan tempo dan pitch. Untuk memberikan gambaran yang lebih praktikal, kita akan menjalankan simulasi ringkas. Saya akan memainkan sebuah lagu dan murid-murid diminta untuk meneka tempo lagu tersebut. Aktiviti ini bertujuan untuk melatih telinga murid-murid untuk mengenali tempo dan membuat jangkaan.
Ini melibatkan kemahiran menakul di mana murid-murid perlu menganalisis tempo muzik berdasarkan bukti yang murid-murid dengar. Okey, lagu yang saya akan mainkan adalah lagu Adiwira yang saya ambil dari buku teks muzik Pendidikan Muzik tahun 5. Murid perlu meneka tempo lagu tersebut dan pada akhir simulasi ini, guru dan murid melakukan perbincangan. Vokal Adiwira. Hidup di dunia jangan kita lupa, berbuat baik sentiasa. Gagal sekali jangan terus kecewa, tanam azam semangat wajah. Yakin dirimu, teguh berdiri, jadilah Adiwira. Hulurkan bantuanmu walau di mana sahaja, tanpa mengira bangsa demi negara tercinta. Genggam erat tanganmu masih lagi ku terasa, engkaulah Adiwira jadi sanjungan semua. Baiklah, berdasarkan lagu tadi yang bertajuk Adiwira, murid-murid perasan tak dekat dalam lagu tadi kat tengah-tengah tu lirik dia jadi perlahan. Okey, saya nak kamu semua buka buku muka surat 71 dan kamu semua tengok baris nombor 3. Kalau kamu tengok dekat situ, andata dan tempo dia 96. Okey, kalau kat atas tempo dia berapa? Allegro iaitu 144. Itulah perubahan tempo dalam sesuatu lagu. Jadi kalau murid-murid tengok dekat yakin dirimu jadi lambat berdasarkan lagu kita dengar tadi. Betul tak? Okey, mudah bukan? Baiklah, sekarang kita dah masuk ke dalam aktiviti yang kedua iaitu muzik dan gerakan. Ini merupakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran PDP dalam aktiviti muzik dan gerakan. Yang pertama adalah pendekatan konstruktivis iaitu daripada Wiggins 2015. Pendekatan konstruktivis ini dapat melahirkan murid aktif mencipta gerakan. Kemudian pendekatan kolaboratif daripada Pardes 2019. Murid bekerja dalam kumpulan iaitu melakukan aktiviti muzik dan gerakan ini secara dalam berkumpulan iaitu beramai-ramai lah. Pendekatan kinestetik pula daripada Dalcross 1921, murid menggunakan pergerakan badan. Apabila murid mendengar muzik itu, ia dapat melakukan pergerakan berdasarkan muzik tersebut. Kemudian, strategi pengajaran dan pembelajaran PDP dalam muzik dan gerakan. Yang pertama adalah latihan pergerakan berstruktur bermula dengan meter mudah 2-4. Kemudian, pembelajaran berasaskan permainan berasaskan bulatan. Seterusnya adalah penerapan nilai kreativiti dalam gerakan spontan iaitu pergerakan kreatif lah. Baik, ini pula adalah langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran PDP dalam aktiviti nyanyian. Yang pertama adalah set induksi. Murid diperkenalkan dengan 2 jenis lagu. Kemudian kita akan melakukan latihan. Murid bergerak dalam formasi mengikut tempo muzik. Kemudian di akhir pembelajaran, guru akan bertanya tentang perbezaan meter. Sama seperti yang tadi, untuk memberikan gambaran yang lebih praktikal, kita akan melakukan simulasi. Simulasi yang saya akan buat ini adalah guru memasang audio lagu meter 3-4 dan murid melakukan gerakan spontan berdasarkan tempo lagu. Pergerakan. 2, 3.
Berdasarkan video yang kita tonton tadi, sebenarnya terdapat banyak manfaat dalam aktiviti muzik dan gerakan ini. Pertama, ia membantu memperhalusi kemahiran mendengar murid, terutamanya dalam mengenal pasti perubahan tempo atau nada muzik. Selain itu juga, ia dapat meningkatkan kesedaran murid terhadap pergerakan dan posisi badan mereka yang membuatkan murid lebih sedar akan gerak-geri mereka ketika muzik sedang dimainkan. Yang terakhir sekali adalah kesimpulan dan keberkesanan. Pendekatan kinestetik dan harmoni membantu perkembangan muzik murid-murid. Kemudian, strategi yang sesuai meningkatkan pemahaman dan kreativiti murid. Sekian sahaja daripada saya, Ahmad Hazim Firdaus bin Azmi dari Unit Bahasa Melayu 2. Sekian, terima kasih.